Tetapi semua kelemahan-kelemahan dulu mesti dihentikan. Dan kelemahan terbesar bagi saya ialah cara mengurus, menggunakan ruang untuk memperkayakan kelompok-kelompok kecil. Saya yakin sekiranya kita dapat urus tadbir dengan baik, kita dapat mendepani kemelut ekonomi mendatang ini dengan jauh lebih yakin. Semalam rakan-rakan jemaah menteri menelusuri laporan Ketua Audit Negara 2021. Sekiranya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan yang disebut berulang kali selama berpuluh tahun oleh Ketua Audit Negara, oleh pimpinan politik dan penjawat awam, saya yakin 5-6 bilion ringgit boleh diselamatkan. Itu dari laporan Ketua Audit Negara. Dan dari kajian projek-projek besar, dan termasuk kekuatan badan penguatkuasaan, sekiranya dijalankan dengan teliti, telus dan bertanggungjawab, saya yakin berbilion ringgit lagi boleh diselamatkan. Lalu kalau kata dana kita ini kurang 15 bilion, pengurusan yang cekap dan baik itu boleh menyelamatkan 15 bilion tanpa projek-projek baru atau ikhtiar dan inisiatif baru. Inilah cabaran kita yang tidak mungkin dilaksanakan dengan jemaah menteri sahaja, tetapi dengan seluruh kekuatan yang ada. Sebab itu teras yang disebut dalam Madani ini tidak sama sekali boleh mengenepikan apa yang disebut sebagai tunggak mendirikan sistem atau menegakkan sistem yang lebih mampan, kerana kemampanan ekonomi itu bagi sebuah negara dengan tata kelola yang baik adalah ukuran utama untuk menjamin. Maka semua langkah-langkah yang insya-Allah akan diumumkan dalam belanjawan 24 Februari ini akan mengembalikan kita kepada beberapa asas, percepatkan kelulusan, menghentikan kaedah mendapat komisen yang bukan hak kita. Ini semua boleh menambah keyakinan dengan menegakkan sistem atau negara hukum yang tidak akan memilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan tidak juga menindas atau menekan individu atau puak yang tidak mendukung kita. Jadi ini yang disebut sebagai jentera kerajaan yang bertanggungjawab, melaksanakan dasar-dasar, berfungsi secara optimal, dan kita selesaikan isu tata kelola dengan penyelarasan dan koordinasi. Tapi ia harus bermula dengan pengurusan atasan. InsyaAllah roda ekonomi kita mampu berputar semula, bahkan dengan lebih laju dan pesat lagi. Dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Haram bagi kita, pimpinan politik atau penjawat awam, mengamalkan rasuah atau membazir dalam keadaan rakyat sebagai rakyat kita mencecah ratusan ribu dalam kehidupan yang perit. Jabatan Perangkaan Malaysia umpamanya masih mendedahkan bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40.